Soalan Kelantan ni dia lebih pada real life situation. Okay, dia kata Rajah 9 menunjukkan kedudukan 4 buah hotel. Hotel A, Hotel B, Hotel C dan Hotel D di Bandar Kota Baru. Dia beri jarak Hotel C ke Hotel D ialah 7.85 km. Nampak tak? Kecil. Cik tengok kat handphone macam kecil lah. Okay, sebab kita nak memahamkan gambar Rajah kan. So kita besarkan sikit. Okay, 7.85 km dia dah tanda. Okay, betul. C ke D 7.85 km. Hotel A ke B adalah 3.74. Awak kena baca soalan tau. Baca soalan check balik sebab takut dia ada typo, dia ada errata kat mana-mana yang tak perasan kan. Dia boleh tanyalah dekat examinator time tu. Okay, so Hotel A ke Hotel D. A pergi ke D adalah 8 km dan ni sudut BAD. Hotel. Sudut hotel BAD. Okay, BAD maksudnya kita akan ambil sudut ikut bucu kat tengah-tengah. So bucu A. Okay, bucu A 45 darjah. Maksudnya dekat sini lah. Sini nilainya 45 darjah. Okay. So itu je maklumat yang kita kena jot down. Lain semua dah ada. Jadi kita boleh terus baca soalan. Soalan yang pertama, dia suruh awak kira jarak Hotel B dan Hotel D. B dan Hotel D. B dengan D maksudnya jarak kat sini. Jarak ni. Okay, jarak di sini yang kita nak kena cari. Jarak B ke D. Okay. So kita akan kira jarak Hotel BD. Kita tengok apa maklumat yang kita ada. Okay, soalan 15. A1. Okay, BD. So kita ada gambar Rajah. Sini B. Sini D. Cikgu rajin sikit hari ni. So cikgu lukis sikit. Sini A, sini D. Sini A. Okay, BD yang kita nak cari. Okay, kita tak tahu yang kita nak cari sini. BD. Okay, kita ada AB kat sini 3.74 km. Okay, lepas tu kita ada sini 8 km. Kemudian kita ada satu sudut 45 darjah. Okay, satu sudut dua sisi. Kita tak ada sudut yang lain. Kita tak ada pasangan dua sudut satu sisi ataupun dua sisi satu sudut untuk cari sudut sebab sekarang soalan dia nak cari sisi. Okay, nak cari sisi. So sisi yang bertentangan, okay, kalau awak tengok sudut yang dia provided ni 45 darjah ni adalah bertentangan dengan sisi yang kita nak kena cari. Okay, kalau kita nak pakai petua sinus, okay, petua sinus maksudnya kita kena cari sudut B supaya kita boleh pakai dengan sisi bertentangan 8 km ataupun kita kena cari sudut D untuk pakai dengan sisi yang bertentangan 3.74 km tapi tak ada. Bila tak ada, maksudnya kita akan pakai petua kosinus. Okay, catatlah balik petua kosinus, tak boleh nak refer. Okay, so dalam petua kosinus, okay, dia kata kita ada sisi A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okay. Ingat selalu sisi A bertentangan dengan sudut A. Dia mesti ada partner yang macam ni. Kemudian dua sisi yang bersebelahan diketahui ataupun yang kita nak kena cari. Okay, macam ni lah kaedah dia. Okay, so kita dah ada sudut 45 darjah yang bertentangan BD. BD yang kita nak kena cari. Kita masuk dalam rumus. Sini maksudnya di sini adalah BD kuasa 2. Okay, BD kuasa 2 sama dengan yang bersebelahan dengan sudut kita dah ada dua-dua 3.74 dengan 8 km. So 3.74 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak. Okay, tolak 2 dalam kurungan. Okay, salin balik dua-dua sisi tu. Okay, 2 dalam kurungan 3.74 dan dalam kurungan 8. Dalam kurungan ni maksudnya kita darabkan dia Okay, so last kali dia adalah cos. Okay, cos sudut yang diberi 45 darjah. Okay, kalau perhatikan dekat sini, nampak tak? BD ni adalah bertentangan dengan sudut 45 darjah. So bila awak dah buat macam ni memang betul lah awak punya masuk rumus. Okay, di hujung paling kiri dengan di hujung paling kanan adalah bertentangan. Okay, lepas tu yang duduk dalam ni semua yang bersebelahan. Okay, cantik dah. So kita boleh terus tekan kalkulator.
Okay, kita boleh terus tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Sekali awak buat 3.74, okay, kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, tolak 2 dalam kurungan 3.74 tutup kurungan, dalam kurungan balik 8 tutup kurungan, dalam kurungan sebab awak nak kira kos sekali, kos 45. Okay, kurung. So awak akan dapat jawapan dia. Jawapan ni adalah BD kuasa 2. Kalau awak cek BD sahaja, awak boleh terus direct buat punca kuasa jawapan. Sebab tak ada jawapan, tak ada markah pun untuk yang intermediate punya step tu. So kita terus pergi ke jawapan akhir, iaitu jarak BD adalah 5.973. Okay, ambil 3 angka bererti. Okay. 4 angka berarti 3 pula, 4 angka berarti. Okay, so jawapan dah betul, 5.973. Okay, so kita dapatlah jawapan kat sini. Okay, BD sama dengan 9 pula. Apa cikgu? Sebut lain, jawapan lain tau. BD sama dengan, lupa, 5.973 km. Okay, sudah siap. Jadi peruntukan markah pun 2 markah sahaja. Maksudnya 1 markah untuk masuk rumus kosinus, 1 markah untuk jawapan akhir. So 2 markah. Soalan A2. Okay. Sebelum kita buat soalan A2 ni, kita catat dah dulu. Kita dah dapat dah BD. So BD ni kita dah dapat, tulis kat sini 5.973 km. Okay. Soalan A2, sudut persilangan antara hotel B ke hotel C dan hotel C ke hotel D. So BC dekat sini. Sini adalah BC. Okay. CD dekat sini. CD. Jadi sudut persilangan dia adalah yang duduk dekat sini. Ini adalah sudut persilangan dia. Kat sini. Ni sudut persilangan dia. Okay. BC, CD. Jadi ini adalah sudut persilangan. So dia suruh awak kira. Okay, berapa nilai sudut persilangan dia. Apa maklumat yang kita ada? Kita kat sini, kita dah ada dia punya sisi 5.973, sini kita dah ada 7.85. Alhamdulillah. Okay. Lagi, apa lagi kita boleh kira? Kalau perhatikan sebenarnya, okay, daripada hotel A, alamak, salah kala. Okay, daripada hotel A sampai hotel C, kemudian sambung daripada hotel C pergi hotel D. Hotel D pergi balik ke hotel A. Kalau perhatikan kat sini ada satu segitiga besar tau. Satu segitiga besar. So kita boleh relatekan juga. Kalau kita relate kat sini kita nampak satu benda, iaitu okay, kita ada, nampak ni sudut. Ini adalah sisi yang bertentangan. Ada nilai. Ini sudut yang diberi dan ini adalah sisi yang bertentangan. Ada nilai. So kita boleh pakai petua sinus. Kita kena besarkan sikit kita punya persepsi bila tengok gambar rajah ni. Okay, ada satu segitiga yang besar kat situ, jadi kita boleh pakai petua sinus. Okay, kita boleh pakai petua sinus. So soalan A2. Okay, A2. Okay, yang kita nak cari adalah sudut. So sudut duduk atas. Bila kita nak cari sudut duduk atas. So dia adalah sudut C. Okay, sudut C. Kita ambil sudut C je lah, senang. Okay, perkan dengan, alamak silap, bukan sudut C, sin sudut C. Sebab petusinya mesti ada sin. Okay, so sini adalah sin sudut C per, okay, sisi yang bertentangan adalah 8 km. So per 8 sama dengan, okay, pasangan yang lain 45 ni tadi kan kita dah decide. So sin 45 darjah perkan dengan sisi bertentangan 7.85. Bagus awak susun macam ni sebab nanti kan senang tu. Nampak ni. Yang ini bahagikan darab 8. Tadi kita nak cari sisi. So sisi duduk atas. Bila kita nak cari sudut, sin sudut duduk atas. Okay, kita boleh swapkan dia. Okay, so kira lah lepas tu. Sin 45. Okay, bahagi 7.85. Okay, dapat jawapan, darabkan dengan 8. Okay, so kita dapat 0.72061. Itu adalah sin sudut. Untuk cari sudut, nak terus cari sudut ni sebab intermediate tak ada markah. Okay, nak cari terus sudut dia, kita terus shift
sin, okey, tekan answer. Jawapan kita tadi sama dengan, inilah sudut C 46.11. Okey, so terus dapat jawapan untuk sudut C 46.11. So tulis jawapan. Okey. Sudut C sama dengan 46.11 darjah. Okey, so 2 markah. Sebab apa 2 markah? Masuk rumus 1 markah, terus dapat sudut 1 markah. So nampak tak? Kita buat sin sudut C, kalau salin panjang-panjang tu tadi tak dapat markah yang tu. So terus tekan je calculator. Shift sin then terus dapat sudut. Okey, lagi senang, lagi jimat masa untuk yang tu. Okey, soalan nombor 3. A3. Okey, A3. Okey, dia kata awak kena bagi luas kawasan. Ui, apa kalau Okey, luas kawasan yang dibatasi oleh hotel A, C dan D. A, C, D. So dia nak luas kawasan ni lah yang cikgu dah colourkan hijau ni. Dia nak luas kawasan ni. Okey, so apa maklumat yang kita ada? Kita dah dapat sudut yang kat sini tadi. Okey, sudut di sini kita dah dapat. Yang ni tadi kita dapat dia 46.11 darjah. Okey, so cikgu akan keluarkan gambar rajah dia dulu supaya nampak lagi clear. So sini C, A dan D. Apa buruk nak? Okey, so sini hotel A kan? A, sini D, sini C. Okey, C kita dah dapat sini 46.11. Okay, so di sini adalah 46.11 darjah. Okey, lepas tu apa lagi kita dah ada? Sini kita ada 7.85 km. AD, sini kita dah dapat 8 km. AC kita tak tahu Kita tak tahu, kita hanya ada A sampai B kat sini saja. Okey, kawasan sini kita ada 3.74 km. Kita tak tahu panjang AC. So nak guna luas, macam cikgu kata sebelum ni, nak guna rumus luas, awak tengok dulu sisi yang ada. Okay, so sisi yang ada adalah yang ini. Yang ni dah complete, 7.85 dengan 8 km. And then cari sudut yang bersebelahan dengan sisi tu. Cik, sudut bersebelahan jangan minta tangan. So sudut bersebelahan dia kat sini. So awak kena cari sudut D sekarang. Cikgu lupa nak tanda. Sudut A pun kita dah dapat 45. Okay, jadi kita guna rumus yang satu segitiga, jumlah adalah 180 darjah. Jadi nak cari sudut D, nak cari sudut D maksudnya 180 darjah tolak 46.11 darjah tolak 45 darjah. Kira yang ni, boleh tekan terus calculator. Tak payah tunjuk kot dekat screen calculator, senang sangat. Tolak 45, so kita dapat 88.89. Okey, so kita dapat sini 88.89 darjah. Okey, so kita dapat sudut D. Okey, sudut D adalah 88.89 darjah. Dah siap, kita dah ada sudut. Okey, dengan dua sisi yang lengkap, kita boleh terus pakai rumus luas. Okey, dia nak luas ACD, so sama dengan 1/2 darab sisi yang bersebelahan 8 yang cikgu dah highlight tu, darabkan dengan 7.85 and then darabkan dengan sin 88.89 darjah. Okey. Okey, so 1/2 okey, darab 8 darab 7.85. Okey, darabkan dengan sin 88.89. Okey, so kita dapat 31.39. So tu jawapan dia lah, 31.39. Okey, 31.39 kilometer, unit kilometer per segi sebab luas. Okey, so markah dia berapa dia bagi kat situ? Ini tadi kita dapat A 2 markah and then 3 markah kat sini. Okey, so markah yang pertama, okey, waktu awak kira sudut ni, awak dapatkan sudut D, sini 1 markah, masuk rumus luas 1 markah, dapat nilai rumus luas lagi 1 markah. Okey, complete 3 markah. Sikit lagi. Okey, soalan B. Okey, soalan B,
Dia kata tanpa melakukan pengiraan, maksudnya tak ada kira-kira kat sini, tak boleh tulis numbers. Okay, tentukan hotel paling jauh dari hotel A. Kita tengok gambar raja, ini cikgu nak tanya. Sebab dia minta suruh jelaskan. So, perhatikan gambar raja kita. Cikgu catat dulu apa yang dah ada. Apa lagi kita dah dapat yang terbaru. Luasnya, luas. Lepas tu sudut semua ada. Oh, sini kita dapat sudut juga kat sini. Sini sudut kita kira tadi 88.89 darjah. Okey, so soalannya untuk awak. Hotel yang paling jauh dari hotel A. Okey, ini adalah hotel A. Okey, jadi hotel apa yang paling jauh daripada hotel A? Hotel apa yang paling jauh pada hotel A? Okey, hotel B for sure bukanlah. Kan? Sebab dia duduk tengah-tengah kat situ paling dekat tu 3.74 km je. So sama ada hotel C ataupun hotel D. Cikgu nak tanya pendapat seorang-seorang. Siapa punya jawapan? Okey, Yaya. Yaya rasa hotel mana lagi jauh daripada hotel A? C ke D? C. Kenapa? Sebab sudut dia besar. Kenapa sudut dia besar? Mana Yaya tahu sudut untuk hotel C? Berapa sudut dia? Saya fikir je. Betul-betul tanpa melakukan pengiraan kan. Betul. Jawapan dia betul. Hotel C. Tak ada cikgu nak tanya yang lain. Okey, betul. Okey, kalau tengok jarak A dengan C. Okey, jarak A dengan C. Cikgu highlightkan kat sini Sini A dengan C kan, jarak A dengan C. Okey, dia ada sudut yang bertentangan dengan dia. Iaitu sudut 88.89. Berbanding dengan, okey, bila awak ada hotel, jarak antara hotel A dengan hotel D, okey, yang mana awak ada dia punya sudut yang bertentangan dia adalah 46.11. Okey, so kalau perhatikan kedua-dua sudut ni, 46.11 panjang dia 8 km. So jarak daripada A ke C ni, sudut bertentangan dia adalah 88.89, lebih kurang 2 kali ganda daripada 46.11. So jarak dia akan jadi lebih jauh. Itu secara logiknya lah. Sudut besar, sisi bertentangan akan lebih panjang. Okey. So kena tulis lah. Kena tulis kat situ. Okay, so soalan B. Soalan B. Okay, soalan B. Okay, tentukan hotel paling jauh daripada hotel A. Okay, jawapan dia adalah C. Okay, kerana okay, nilai sudut yang paling besar, okay, memberikan sisi pertentangan, okay, yang lebih panjang ataupun yang lebih jauh. Itu dia punya reason Okay, sudut bertentangan dia, sudut dia lebih besar, so dia punya sisi yang bertentangan dia akan lebih panjang. So tu soalan B, okay, satu markah je, dia suruh awak reasoning sahaja. So bagi jawapan dengan markah, situ kita akan dapat satu markah. Okay, last soalan C, last untuk soalan Kelantan lah, bukan last kita punya discussion. Satu lagi lepas ni, jadi 9. Okay, so soalan C. Sebuah kereta bergerak di sepanjang jalan Hotel A dan Hotel D. Kira jarak terdekat kereta itu dari Hotel C. Okay, Hotel A ke Hotel D. Hotel A ke Hotel D. So jarak dia ni lah. Kan, yang kalau merah ni. Dia suruh awak kira dia punya jarak terdekat dari Hotel C. Okay, kereta ni bergerak. AD dia nak jarak terdekat. Okey, jarak terdekat dari Hotel C. Maksudnya, bila kita nak jarak terdekat daripada Hotel C, okey, so soalan B. Dah berconteng lah cikgu tu. Okey, soalan C, kita ada AD, okey, kereta ni bergerak daripada Hotel A pergi Hotel D. Okey, dia nak jarak terdekat dengan Hotel C. Hotel C duduk kat sini. Okay, so jarak antara A dengan D ni memang dia dah bagi 8 km kat sini. Okay,
A sampai C kita tak tahu jarak sebenar dia, memang kita tak tahu langsung, tak kira pun lagi. Okey, tapi dekat sini kita ada 45 darjah. Okey, lepas tu dia suruh kira jarak terdekat. Jarak terdekat maksudnya kalau ikut dari segi sisi tiga, luas segitiga, segitiga, okey. Jarak terdekat kita boleh ambil dalam bentuk yang macam ni tau. Ni dia kira macam dia punya shortcut dia lah. Daripada kereta tu nak ke hotel C, tu yang paling dekat. Sebab kalau dia daripada A nak ke C, tu sangat jauh. Tadi kita dah conclude kan, jarak yang paling jauh. Okay, so kalau dia bergerak on the way ke D, at one point dia akan berada pada jarak yang terdekat dengan C, iaitu yang cikgu tandakan tu lah, yang cikgu dot-dotkan tu. Okay, so sini kita anggap dia sebagai jarak terdekat. Kalau perhatikan, ini adalah dia punya tinggi untuk segitiga. Ini adalah tinggi segitiga. Okay, kita pernah guna sebelum ni rumus untuk luas segitiga bila melibatkan segitiga bersudut tegak. Okay, iaitu kita pakai rumus dia 1/2 darab tinggi darab panjang. Kan? Lepas tu terdapat dia punya luas kan? Kita akan pakai yang ni. Rumus luas sebelum ni. Masa mula-mula belajar matematik. Okay, kita belajar luas segitiga bersudut tegak, setengah darab tinggi darab dia punya panjang. Okay, luas ACD kita dah kira tadi. Soalan nombor ni. Soalan nombor A3. Okay, soalan A3 ni, kita dah kira luas yang dibatasi ni tadi. Berapa jawapan dia tadi? A3 jawapan 31.39. Sini kita dah kira 31.39 kilometer persegi tadi jawapan dia sebab dah terpadam kan. Okay, so kita boleh adaptasi luas ini untuk cari T. T ni adalah yang terdekat. Okay, jadi kita boleh tulis macam ni tau jalan kerja dia. Okay, luas kita dah tahu 31.39 sama dengan 1/2 darab T. Kita tahu T ni adalah dia punya jarak terdekat. Okay, jarak terdekat. Kemudian darabkan dengan P. P dia adalah 8 lah. Panjang segitiga tu. Okay, so P adalah 8. So kita nak kira T. Jadi T sama dengan 1/2 darab 8, kita dapat 4. Bawa ke sebelah maksudnya 31.39 bahagi 4. So dapat panjang dia 7.848. Okay, 4 angka berarti. So 7.848 kilometer. Dah dapat jawapan T. Mungkin soalan C ni kot yang agak tough sikit lah. Agak mengelirukan. Tapi lepas ni rasanya kalau jumpa soalan yang macam ni lagi, so kita aplikasi dia punya tinggi Okay, so untuk markah. Untuk markah, tak ada markah sangat pun. 2 markah je pun. So sini masukkan rumus luas ni balik, 1 markah. Kemudian dapat nilai yang terdekat ni, jarak terdekat ni dikira sebagai 1 lagi markah. So total 2 markah. Dapatlah 10/10 sama dengan 5.5% saja. Ulang banyak kali. Tahulah juga kan kalau skor yang ni berapa dah markah dapat.